Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sekarang kita kena terima. Nak terima tak nak terima, kena terima apa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat membersihkan hati, ikhlas, redha, syukur, tawaduk, dan yang dihuraikan oleh alim ulama tu, semuanya itu adalah ilmu yang sekarang dibukukan, dituliskan, yang diberikan nama tasawuf. Nak terima tak nak terima, itulah hakikat sebenarnya, dan tak nak terima pun terpaksa terima, itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah saya ulangkan lagi. Kalau siapa tak terima jadi apa, tak payah saya ulang lagi. Sekarang persoalannya, apa kena mengena dengan tarekat pula? Inilah soalan yang masih dinanti-nantikan jawapannya. Mukadimah dia panjang sangat, ya. Tapi mukadimah tu perlu tuan-tuan. Keretapi kalau tak ada gerabak yang depan tu, dia tak jalan. Panjang macam mana, hebat lah, ya. Tapi kalau depan tu tak ada kepala, tak jalan. Kena ada mukadimah. Macam itulah ilmu pun. Ilmu ni kita nak terus terjun, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu mustalah hadis. Bahasa Arab pun tak tahu, sudahlah. Kena belajar bahasa Arab dulu. Baru belajar ilmu tafsir, baru belajar ilmu hadis. Kalau bahasa Arab, pas tu alat dia. Macam itulah juga tuan-tuan. Di dalam ilmu yang kita pelajari. Jadi kita kena pergi premi 1, premi 2 seterusnya. Demikianlah dalam ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf ini, Allahu alam, alim-alim ulama telah sebutkan di dalam kitab-kitab mereka, ya. Di mana boleh saya sebutkan juga daripada kitab Siras Salikin yang disebutkan oleh alim-alim ulama yang hebat-hebat, ya. Seperti berkata Sidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Abdul Wahab Sya'rani, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, seorang ulama ahli tasawuf, dan juga seorang ulama ahli tariqah. Di dalam kitabnya yang bernama Masyariqul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayani Uhudil Muhammadiyah, apa kata dia? Qad ulima anna kulla man la yattakhidhu syaikhan yurshiduhu ila al-khuruj an hadhihi sifatil mazmumah fahuwa asin lillahi wa li rasulihi wa innahu la yuhtada ila tariqatil falahi bi ghairi syekh walau hafiza alfa kitab fil ilm. Apa maksud dia? Kata dia, telah diketahui sesungguhnya sesiapa yang tidak mengambil syekh, guru yang menunjukkan dia, mursyid, guru yang menunjukkan dia kepada jalan keluar daripada sekalian sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dok busuk dalam hati ni. Kalau dia tak ambil guru yang menunjukkan dia jalan keluar daripada kejahatan hati, fahuwa asin lillahi wa li rasul, maka dia derhaka pada Allah dan derhaka pada Rasul, dan dia tidak akan diberi petunjuk kepada jalan kemenangan dengan tanpa guru. Itu dia. Kena cari guru lah, syekh. Kita belajar tasawuf. Belajar tasawuf itu belajar ilmu. Hati itu kotor, nak bersihkan hati, jahat hati kita, sombong bongkak, nak bersihkan. Semayang kita tak khusyuk, nak bersihkan. Semua balik pangkal pada hati lah tuan-tuan. Kenapa hari ini kita sebut nama Allah, kita tak rasa takut, sedangkan Allah SWT telah firmankan apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya, hanya senya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka, takut pada Allah. Itu orang yang benar-benar beriman. Kita sekarang sebut nama Allah, ada rasa takut tak? Allah, tak rasa takut. Allah nampak tau, tak rasa takut. Tapi kalau sekarang kita kata, harimau datang, harimau, semua takut. Singa datang, semua kelang kabut. Pasal apa? Pasal kita lebih takut pada harimau, lebih takut pada singa, lebih takut daripada kita takut pada Allah. Kita takut pada Allah. Padahal Allah menyebutkan sifat orang beriman ini takut pada Allah. Bila sebut saya nama Allah, ada tanda tuan-tuan. Bukan tak ada tanda. Likulli syai'in alama, bagi setiap sesuatu ada tanda. Bila sebut nama Allah, gemetar di hati dia, takut.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah lagi dia iman pada Allah. Kalau kita dengar saja waktu musabaqah Quran, irfa ya Syekh, irfa. Alamak sedap dia baca Allah Allah Allah. Itu yang dibaca. Kalau dia ayat tu sebut tentang neraka jahanam, masuklah neraka kekal abadi, Allah Allah sedapnya. Istighfar tidak, dia sedap pula. Ini pasal kejahilan hati. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi artinya hari ini hati kita sedang sakit. Tapi belajar hadis tak? Belajar. Belajar tasawuf? Belajar. Tapi kita tak ada pakar pula nak bimbing kita. Jadi sekarang tuan-tuan dah belajar sains. Saya pun belajar sains juga kat sekolah dulu. Tapi saya boleh jadi doktor tak? Tak boleh jadi doktor. Pasal saya baru belajar sains, saya belum masuk training sebagai doktor. Kena training. Kena ada pakar tunjuk macam mana nak belah ni, macam nak potong, macam nak keluarkan ini, macam nak jahit ini, macam nak cek. Kena ada pakar, kena ikut sama training. Macam tu. Kalau orang nak pas memandu, dia baca buku aja, bawa kereta, boleh pas? Langgar lah. Apa pas? Kena set terus. Kena ada dia punya teacher training dia. Train dia. Guru memandu. Duduk sebelah. Awak pegang ni, awak pegang gear. Masuk kelas, masuk gear. Bawa pelan-pelan, tekan minyak pelan-pelan. Macam itulah. Semua ada training, semua ada guru. Tiba-tiba dalam bab nak betulkan hati tak ada guru. Mana boleh tuan-tuan? Mustahil. Mesti ada guru. Kalau tak ada guru, itulah tuan kita dah kata, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dah kata, orang yang tak mengambil guru di dalam menjalani jalan menuju pada Allah, nak bersihkan hati, dia tidak akan dapat jalan itu. Tak akan dapat. Dan dia dinamakan orang yang derhaka. Dah belajar kitab itu, kitab ini, tapi penderhaka juga. Maksiat dia kepada Allah. Dan kalau dia mati, bimbang-bimbang, mati dalam su'ul khatimah. Mati dalam jahat. Sebab tu kata dalam kitab Tanwirul Qulub, iaitu yang dinamakan kitab mencahayakan hati. Kalau dalam negeri kita ni tak ada syekh, tak ada guru yang boleh pimpin macam tu, nak pimpin hati kita, nak pimpin kita, nak membersihkan hati, kalau tak ada, kita kena cari guru, walaupun kena belayar pun kena belayar lah. Orang Singapura semua sekarang sakit, doktor tak ada, nak kena ambil doktor lah. Dah ambil doktor tak ada Ustaz, kena import lah. Tak ada, kena hantar orang pergi belajar, belajar doktor, belajar balik, kena berubatkan orang Singapura sakit. Macam tu lah sekarang. Sekarang hati kita sakit tuan-tuan. Badan sakit lebih-lebih, mati masuk kubur makan cacing, habis lah. Tapi hati kita sakit, iman kita sakit, dok gelap sangat hati kita ni. Dok sangka kita ni bagus-bagus, maklum kita orang Singapura kan, makan cukup, minum, semua dah baik dah. Tapi hati dok penyakit lagi, setan dok banyak bersekarang lagi dalam hati kita. Kena cari obat lah, kena cari guru. Obat saja tak ada guru tak boleh. Kita ada obat, medicine. Doktor tak ada, makan obat, matilah kita. Kena ada doktor nak kata, awak ni sakit ni, awak makan obat ni. Ni 3 biji satu hari. Awak sakit ni serius sikit, awak kena makan 2 biji satu hari, atau 4 biji, atau 5. Macam tu lah doktor. Macam tu juga kita tuan-tuan. Doktor rohani ada. Habis ustaz tak jumpa kena carilah. Duduk kat rumah saja mana boleh. Kita nak belajar jadi doktor, nak belajar jadi engineer, duduk kat rumah saja, baca buku aja boleh jadi engineer. Tak boleh, kena keluar pergi universiti lah belajar. Kalau untuk dunia kita boleh sungguh-sungguh tuan-tuan. Kita hantar anak kita tuition, bayar duit $10, $20, belajar komputer, belajar sains, belajar matematik. Tapi kita sekarang ni, hati kita dah sakit penyakit ni banyak sangat. Satu tanda yang paling terang sekali hati kita terang sakit, sembahyang kita tak khusyuk. Itu yang paling terang sekali. Sebab Allah dah janji, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel lah bagi orang yang sembahyang, yang lalai dalam sembahyang. Lalai. Neraka, Allah janjikan neraka. Sekarang kita Allah Akbar, ingat pusing satu dunia. Lepas tu debat ini itu, wah ini itu. Hebat sangat kita, pandai lagi pada Imam Syafi'i. Tapi sembahyang pun tak khusyuk, menangis jauh sekali. Nak sembahyang tahajud terkejut aja. Macam mana kita? Habis kita dah janji, kita dah jamin ke ni kita boleh masuk syurga ni macam mana? Kita dah janji yang kita dah jamin ke kita dah kenal Allah ke? Kita mengarut aja lah tuan-tuan. Kita ni tertipu. Sebab itulah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Takut kamu pada Allah. Kerana takutlah kamu pada hari, iaitu anak tak boleh bela bapa, bapa pun tak boleh bela anak. Iaitu hari apa tuan-tuan? Hari kiamat. Kita duk megah, bapa aku orang alim, bapa aku warak, bapa aku wali. Bapa engkau lah, yang kau tu apa dia? Wali aja. Tak ada benda, jangan nak megah lah. Tu bapa engkau. Tapi kita sekarang ni, oh anak saya orang baik ustaz, anak saya pergi belajar agama, belajar macam-macam ustaz. Itu anak engkau lah, yang kau sendiri macam mana? Kita kena betulkan diri kita tuan-tuan. Kemudian Allah menyambung lagi, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu diperdayakan dengan kehidupan dunia. Kita dah makan sedap, dah hidup sedap, apalah nak fikir-fikir lagi. Ustaz ni cakap ni, nak apa lagi kita nak susah-susah? Kita bukan tak sembahyang, kita bukan tak puasa, kita dah buat semua ustaz. Alhamdulillah Tuhan pun bagi nikmat sedap kita kat Singapura ni. Orang Malaysia, Indonesia semua susah ekonomi. Kita dah bagus lah ustaz, nak apa lagi? Ini dia. Jangan kamu terpedaya dengan hidup dunia. Kita ingat kita dah sedap ni, kita tak ada dosa ke tuan-tuan? Ini kadang-kadang Allah Ta'ala punya kita katakan umpan. Dia bagikan sedap. Semayang tak khusyuk, tak apa, lagi nikmat lagi datang. Cakap boleh mengumpat kata orang, nikmat datang lagi, sedap. Sedap mesti itu umpan tuan-tuan, umpan nak supaya kita lagi banyak dosa. Waliyazubillah min zalik. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kamu tertipu dengan Allah. Tertipu dengan Allah bagaimana? Tertipu, Allah Ta'ala tak turunkan azab lagi, jadi kita rasa kita dalam baik. Allah Ta'ala tak menyusahkan kita, anak-anak kita semua sihat, kita pun tak ada sakit. Alhamdulillah kita ingat kita dah bagus. Ini semua tertipu dengan Allah. Padahal dosa kita berlambak, berkoyan-koyan, bertantan. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kenalah cari obat. Obat dan doktornya nak membetulkan hati. Jadi kalau kita kata ilmu tasawuf itu obatnya, maka guru tariqah, guru syekh yang memimpin kita untuk mendekatkan diri pada Allah, bagaimana mengamalkan ilmu tasawuf ini, itulah namanya mursyid yang memimpin kita, doktor yang mengobatkan hati. Orang kata, perlu ke? Nabi SAW pun ada doktor tuan-tuan. Nabi ada doktor? Nabi ada guru. Siapa guru Nabi tuan-tuan? Jibril. Bukan wahyu direct terus. Memanglah kadang-kadang wahyu itu datang terus. Tetapi Allah SWT mengantar wahyu itu kepada Jibril supaya sampai pada Nabi SAW. Mendidik Nabi. Kalau nak terus daripada Nabi pun boleh. Allah maha berkuasa tuan-tuan. Kun fayakun, jadi semua. Tapi diberikan pelajaran pada kita umatnya. Bahawa Nabi kamu pun ada guru. Takkanlah kita ni tak perlu guru. Kita ni lebih baik pada Nabi ke? Kita perlu guru tuan-tuan. Habis guru mana ustaz nak cari? Kena carilah. Duduk kat rumah saya mana nak dapat? Nak dapat duit kena cari keluar kerja. Nak dapat bini pun kena cari juga. Ini nak ilmu, nak bersih hati, nak dapat makrifat pada Allah, nak dapat syurga, duduk kat rumah goyang kaki je. Tak boleh. Kena carilah. Tanya ustaz ni, ustaz ada tak guru-guru yang mursyid yang ustaz nampak yang boleh pimpin kita bersihkan hati saya ni, nak dekatkan diri pada Allah. Hati saya banyak penyakit lah ustaz, saya sembahyang tak khusyuk, saya baca Quran pun nak nangis tak dapat nangis, susah saya ni, saya banyak susah hati. Sedangkan dalam Quran mengatakan apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahawa dengan zikir pada Allah itu akan menenangkan hati. Tapi saya baca zikir pun tak senang hati saya ustaz. Maknanya awak ni tak betul, ada sikit yang rosak. Orang makan ubat tak baik, obat yang tak betul ke dia yang tak betul? Dia tak betul. Ubat ni tak betul. Ubat tak betul, awak kena cari doktor lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, bila doktor datang, dia tu, awak ni dah terlebih dos lah, awak terlebih, tak boleh. Makan sikit-sikit ni. Tukar ubat ni pula. Ada orang kata, tak apalah, saya makan vitamin saja.
Oh, semua zikir-zikir yang ada dalam Quran, hadis semua saya amal. Cukuplah tu. Quran, hadis kita terima, kita tak tolak. Sebab itu memang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bersifat umum. Ya. Kita ni penyakit banyak. Penyakit dengki, penyakit tamak, penyakit sombong, penyakit megah, penyakit bakhil, penyakit riak, ujub semua. Takkan semua penyakit satu obat. Ya. Dalam Quran pun macam-macam ayat. Dalam hadis pun macam-macam zikir. Tak semua satu saja. Jadi begitulah bahawa masing-masing penyakit ada obatnya tersendiri. Semua kita nak rangkum, kita sebenarnya bukan merangkum obat, kita cuma dapat vitamin-vitamin dia saja. Ya, macam kita makan vitamin. Makan vitamin tak jumpa doktor tak apa. Vitamin A bagus, vitamin B ni bagus, makan kuat sihat. Tapi sakit lemah jantung masih sakit lagi. Sakit kencing manis sakit lagi. Sakit buah pinggang masih sakit lagi. Ustaz, saya makan-makan ni pun. Awak makan vitamin, awak tak jumpa doktor. Awak punya obat yang betul bukan ini. Inilah obat awak. Ini bagus, makan ni bagus. Bagi vitamin, bagi kuat, bagi energi. Tapi obatnya awak ni sekarang, awak ni sakit lemah jantung. Ini obatnya. Awak jantung ni berlubang ni, ini obatnya. Macam tu lah. Kita, tak ada, saya nak ambil Quran hadis cukup. Betul, ambil Quran hadis bagus. Awak baca Quran. Memang Nabi pun mengata, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling-paling afdal ibadat umat aku ialah membaca Quran. Tapi bukan Quran saja ibadat tu. Allah SWT dalam Quran sendiri menyebutkan, wala zikrullahi akbar. Demi sesungguhnya zikir pada Allah itulah yang paling tinggi sekali. Zikir apa pula ni? Nak kena berzikir lah pula. Bukan sekadar baca Quran. Quran tu nak tunjuk kita supaya berzikir. Kena zikir lah pula. Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan membaca la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ni, dia ada power untuk memperbaharui iman kita. Habis dah ada iman, dia tambah iman lah. Bukan makna dah ada iman tak payah tambah iman. Nabi telah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu bertambah dan berkurangan. Kadang-kadang tambah iman, kadang-kadang kurang iman. Sahabat pun heran. Ya Rasulullah, takkan iman boleh tambah naik turun turun. Nabi kata yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman bila bertambah taat kita pada Allah. Berkurangan iman bila tambah dosa maksiat kita pada Allah. Ini dia. Jadi makna di sini tuan-tuan dan puan-puan, iman kita ni ada turun naik. Jadi kalau iman tu sakit, dia turun low level. Tandanya semayang tak khusyuk. Hati duk bengkak lagi. Tengok orang lebih sikit tak boleh. Sombong, megah, riak, ujub. Ini semua iman yang rosak. Nak kena hantar workshop. Nak hantar doktor. Nak kena cari guru. Ustaz, guru-guru ni memang ada ke? Dalam hadis ada ke? Kenapa tak ada pula? Nabi sendiri ada guru. Jibril gurunya. Nabi sendiri menjadi guru kepada sahabat. Sahabat menjadi guru kepada tabi'in dan seterusnya. Berguru. Sebab itu ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia mudah terima ilmu sebab dia terima nur, ilmu dan nur dia terima pada gurunya dia dapat. Terus sampai pada zahirnya dia baca dengan buku, hati dia terima pancaran nur. Jadi senang dia baca buku pun dia faham, mudah dia nak amal. Itu tujuan daripada ilmu. Sebab tu kata Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Samad Falambani yang dinamakan bukunya Hidayatus Salikin. Apa dia kata? Bahawa ilmu yang manfaat itu ada 6 perkara. Ilmu yang manfaat ada 6 perkara. Pertama, dia akan bawa kita pada takwa pada Allah. Keduanya, dia akan membukakan keaiban kita, menunjukkan kejahatan-kejahatan kita. Ketiganya, dia akan menutupkan kita daripada melihat kepada orang yang lain. Orang lain kita tak nampak, nampak aku yang jahat. Dan ketiganya, dia akan mencintakan kepada hari akhirat. Tambah cinta pada akhirat. Kelimanya, dia akan hilang sifat rasa kepada keduniaan. Belajar, semayang, kerja, cari rezeki boleh, tapi cinta pada dunia tak ada. Dan dia bertambah takut kepada Allah Ta'ala. Takwa itu takutlah, dia dekat pada Allah. Jadi sini tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu, bertambah ilmu, tapi tak tambah takut pada Allah. Bertambah ilmu, tapi makin tamak dengan dunia. Bertambah ilmu, tapi masih lagi kita cinta pada dunia. Tak ada cinta akhirat. Ibadat-ibadat, relax-relax sikit sudah. Sikit-sikit sudah.
Tak bertambah ilmu, tetapi masih lagi banyak tengok orang yang salah. Diri kita salah tak nampak. Maka ini ilmu tak ada manfaat. Ini ilmu syaitan dan iblis. Syaitan pun iblis ada ilmu, tapi dia tak membawa apa-apa. Sebab tu Nabi telah bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad indallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah dekat pada Allah, dia tidak bertambah melainkan bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Nak cari ilmu tu ilmu yang manfaat. Sebab tu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon lindung dengan kau daripada ilmu yang tak manfaat. Ilmu tapi tak manfaat, tuan-tuan. Ada ilmu lagi megah, sombong, takbur lagi. Waliyazubillah min zalik. Jadi muslim muslimat, itulah kita perlu berguru. Dan guru inilah yang dimana Rasulullah telah ajarkan sahabat bagaimana cara-cara berzikir. Ya. Kemudian sahabat sampaikan kepada tabi'in bagaimana cara berzikir, nak bersihkan hati. Kalau ini sakit penyakit ni, ini zikirnya. Kalau penyakit hati macam ini zikirnya. Berapa banyak nak baca. Dan begitulah diturunkan pada satu guru, sampailah kepada guru-guru kita hari ini. Itulah yang namanya silsilah. Silsilah tu tali, rantai. Jadi bersambung. Jadi ilmu tu tak berubah. Semacam mana daripada zaman Nabi, sahabat turun macam itulah dia bawa. Tak berubah. Sebab orang yang bawa dia tu bukan orang yang busuk hati. Bukan orang yang kotor hati. Orang yang tawaduk, rendah dirinya, takut pada Allah. Yang sudah dia itu mendapat martabat yang boleh dia percaya, barulah guru tu kata, aku wakilkan kau, aku lantik kau untuk sampaikan ilmu ini. Jadi ulama-ulama ini, guru-guru mursyid ini, bila nak sampaikan, nak ijazahkan kepada satu murid untuk sampaikan ilmu yang dia ajar ni, bukan sembarang murid. Ni sekarang banyak murid ni. Semua tuan-tuan boleh sampaikan ilmu yang saya ajar. Tak boleh. Nanti dia balik, dia kata Ustaz Fauzi kata itu, sesat nanti satu Singapura, susah. Tak boleh. Kalau nak murid tu memang kita dah melazimi dia, dah kenal dia, kita dah tahu hati batin dia, dah tahu dah kedudukan dia, dan diberi petunjuk oleh Allah, ini murid kamu boleh sampaikan, maka dia pun sampaikan, murid ini pula sampaikan. Begitulah. Jadi silsilah ini terpelihara semacam ulama hadis. Ulama hadis, tuan-tuan, dia punya sanad daripada fulan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tariqah. Tariqat ini bukan rekaan-rekaan. Dia ada sanad, silsilah. Daripada fulan, pada guru ni, pada guru, pada syekh ini sampai pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekira ada orang kata ilmu tarekat karut, ilmu tarekat bid'ah, ilmu tarekat ini khurafat, Allah tuan-tuan, saya bimbang takut dia terkeluar pada Islam. Sebab dia menolak ilmu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis ustaz, mana ada dalam hadis? Nak hadis apa lagi, dah baca, dah cakap, dah cukup ke? Tak cukup lagi ke? Nak hadis terang-terang kata ilmu tarekat ini amalan Islam. Kalau macam tu tuan-tuan, semua ilmu kita hari ni pun tak ada dalam hadis. Ilmu usul fikir mana dalam hadis? Ilmu usul hadis mana dalam hadis? Ilmu rijal dan sanad mana dalam hadis? Ilmu kita kata lagi, ilmu apa lagi? Ilmu mantik, balaghah, bayan, ilmu nahwu, saraf, mana ada dalam hadis? Banyak lagi ilmu yang kita belajar harinya, kita katakan ilmu yang mesti dibelajar, tapi tak ada dalam hadis. Cukup sudah dengan rukun Islam yang sudah dibacakan, sudah cukuplah. Kalau kita kata tak dalam hadis, tak usah belajar. Jangan belajar ilmu tafsir, dalam hadis tak ada suruh belajar ilmu tafsir. Tak usah belajar rijal dan sanad, tak usah belajar kita ilmu usul fikir, jangan usah belajar ilmu usul hadis. Semua tak payah pasal dalam hadis tak sebut ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis, ilmu qawaid, tak sebut pun dalam hadis. Tarekat ni tuan-tuan bukanlah satu perkara baru. Istilah, nama itu pada nama saja. Macam saya kata tadi, mazhab ulama itu pada perkataan mazhab, tapi isi dia tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Begitu tarekat. Apa yang diajar oleh tarekat? Diajar sembah patung, sembah berhala, diajar sembah pada Allah.
nak bersihkan hati, nak zikir pada Allah. Zikir banyak-banyak ni sesat. Zikir banyak-banyak sesat. Habis baca la ilaha illallah sesat. Habis baca apa yang tak sesat? Baca Michael Jackson. Baca lagi siapa lagi? Tu tak sesat. Kalau sebut nama Allah, Allah, Allah sesat. Habis dalam Quran kata, uzkurullah, sebutlah Allah. Allah suruh sebut nama Allah. Habis sebut nama Allah sesat. Macam mana ni? Dalam hadis, dalam Quran, Allah suruh sebut nama Allah. Datanglah kaum muhajirin yang miskin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya puasa, kita puasa. Orang-orang kaya semayang, kita semayang. Orang-orang kaya berjihad, kita berjihad. Tetapi orang kaya bersedekah dan berzakat, kami tak dapat bersedekah dan kami tak dapat berzakat. Mengadulah ni, mengadu nasib. Nabi kata apa? Hendakkah aku ajarkan kepada kamu suatu amalan yang lebih baik daripada kamu berpuasa siang hari, daripada kamu berjihad fisabilillah, daripada kamu bersedekah dan berzakat, dan daripada kamu semayang sepanjang malam? Jadi sahabat-sahabat dengar, bagus juga ni. Amalan apa ni? Maka Nabi kata, zikrullah. Zikrullah. Adalah riwayat lain kata, Nabi suruh bacakan tasbih 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup la ilaha illallah wa syarikalah sampai habis selepas sembahyang fardu. Ini amalan ini lebih baik pada segala-galanya yang tadi. Di sini apa maksud hadis ini? Nak menerangkan zikir ni tuan-tuan, dia ada kesan. Ada kesan pada hati. Semacam kita kata tadi, obat ni macam-macam obat. Semayang, puasa, zakat, ini amalan-amalan yang wajib, yang zahir, yang memang mesti dilakukan. Tapi hati kita ni benda yang batin. Dia kena ada obatnya special. Kita semayang tapi tak khusyuk juga. Kita semayang tapi bergaduh, laki bini bergaduh saja. Tapi semayang ni. Pasal apa? Hati duk penyakit. Macam mana bersihkan hati ni? Nak zikirlah. Itulah syekh, masyayikh, guru-guru. Jadi tarekat ni daripada segi bahasa lah ya. Bahasa ni namanya tariq. Tariq itu maknanya jalan. Jalan lah. Orang nak berjalan menuju pada Allah kena ada jalan. Orang nak mengikut ajaran Islam kena ikut jalan Islam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan ya Muhammad, inilah jalan aku. Jalan. Jadi kita kena ada jalan. Jadi tarik itu jalan. Jadi dia berikanlah nama jalan yang menuju pada Allah, nak bersihkan hati, nak mendekatkan diri pada Allah, jalan dengan menyucikan hati dengan jalan-jalan zikir dan sebagainya. Ini yang telah dipimpin oleh guru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tariqah, sebagai istilah saja. Jadi awak ni belajar fikih, dia ni pergi belajar tauhid, dia ni pergi belajar kita katakan tasawuf, ni belajar tarekat, macam itulah. Tapi sebenarnya semua itu adalah daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam secara seluruhannya. Cuma nak mudahkan saja pemecahan supaya orang lebih mudah faham, itu saja. Jadi kalau dia tak mau namakan tarekat, saya tak mau tarekat ustaz, tapi saya nak zikir. Zikirlah, tak apa, yang penting zikir. Kalau dia ambil tarekat, tapi zikir pun tidak, duk mengata orang, duk kata hina orang, nak buat apa? Itu pun tarekat pun tak mau juga macam tu. Syekh pun tak mau macam tu. Yang pentingnya isi tu, amalan dia tu. Dia punya tarekat ni kita tak kenal lah, kita pun tak tahulah. Tapi dia beramal bagus, baik, akhlak, berzikir dan sebagainya. Inilah tuan-tuan. Tapi kalau dia tak ada bertarekat yang betul sanad silsilah kepada guru sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tak ada, maka tarekah dia itu ada cacat. Macam hadis lah juga. Kalau ulama hadis tuan-tuan ya, kalau sanad-sanad itu ada putus ataupun tidak sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun rijal dia tu yang meriwayatkan hadis tu dhaif, lemah, tak boleh pakai, maka hadis ini pun jadi hadis cacat, hadis dhaif. Begitulah juga tarekat. Jadi tarekat ini sebagaimana saya kata tadi, silsilahnya pada Nabi, turun sahabat, turun. Cuma orang berkata, ustaz, kenapa ilmu tarekat yang macam ustaz sebut ni tak ada dalam kitab-kitab hadis yang muktabar? Ada mungkin orang soal. Kita tengok kitab-kitab hadis, tak ada kata belajar ni macam ni, zikir gini. Ini sebabnya tuan-tuan,
Pertama sekali, ilmu kita belum sampai ke situ. Ilmu kita, pencapaian ilmu kita. Keduanya, ialah kerana ilmu ini pula disampaikan oleh guru-guru yang kita tak pergi jumpa dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebelum beliau meninggal, beliau bakar buku-buku hadis dia. Dia bakar, tuan-tuan. Buku hadis ni dia tulis semua pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni hebat, tuan-tuan. Kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, lebih berat iman Abu Bakar, Nabi kata. Hebat ni. Apa yang ada dalam dada aku, ada dalam dada Abu Bakar, kata Nabi. Ilmu yang Allah beri pada Nabi, ada pada Abu Bakar. Hebat. Jadi Abu Bakar ni semua hadis-hadis Nabi semua dia tulis ni. Kalau kita kata Abu Bakar tu sahabat nombor 1 lah, kalau daripada semua sahabat, mesti Abu Bakar yang paling banyak hadis. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam buku hadis, ada tak hadis Abu Bakar? Jarang. Kalau boleh kita kata, kadang-kadang saja. Susah nak jumpa. Baik Bukhari, baik Muslim. Satu dua hadis itu je. Pasal apa, tuan-tuan? Sebelum beliau meninggal, dia perintahkan supaya bakar buku hadis dia. Kenapa suruh bakar? Kan bagus ilmu hadis tu dapat pada kita. Kalau lah Abu Bakar tak bakar buku tu ya, hari ini agak banyak lagi hadis-hadis yang kita boleh jumpa ya. Kenapa suruh bakar? Sebabnya, tuan-tuan, beliau bimbang. Takut-takut orang yang menerima hadis itu tak faham dan menuduh dia jadi kafir atau orang tu jadi kafir. Itu dia. Dan ini telah disebutkan oleh beberapa sahabat yang hebat. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali radhiyallahu an, beberapa sahabat-sahabat yang terror lah, yang alim-alim ulama sahabat. Apa dia kata? Kami mewarisi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 gedung. 2 gedung ilmu. Satu gedung ilmu yang kami sampaikan kepada kamu, satu gedung ilmu lagi kalau kami sampaikan kamu akan kata kami kafir. Dalam riwayat Abu Hurairah, kalau aku sampaikan kamu akan kerat leher aku. Ilmu apa tu? Jadi ilmu ini yang disampaikan, Nabi sampaikan, Nabi tak bohong, Nabi tak sembunyi ilmu. Orang kata, Ustaz, Nabi kan tabligh, amanah, menyampaikan, tak sembunyi ilmu. Kenapa pula Ustaz kata ada ilmu-ilmu macam ni disembunyikan? Bukan sembunyi, tapi disampaikan kepada orang yang boleh menerimanya, yang cukup syaratnya, yang sesuai. Jadi ilmu yang Nabi sampaikan ni ilmu yang umum, dan ada ilmu yang khusus. Ilmu khusus ni Nabi sampaikan pada beberapa sahabat yang tertentu saja. Jadi sahabat-sahabat yang tertentu ni seumpama Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang disebut tadi dan yang lain-lain lagi, banyaklah, tapi tak semua. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ada berapa, tuan-tuan? 124,000 sahabat. 124,000 sahabat. Tapi tak semua 124,000 tu semua terima Nabi punya ilmu semua 100%, tidak. Kerana tak semua sama peringkat. Sekarang saya punya murid, misal kata ada 100,000. Dalam 100,000 tu ada yang baru belajar alif beta. Dalam 100,000 tu baru belajar fardu ain. Dalam 100,000 tu juga sudah pandai bahasa Arab, sudah boleh baca tafsir hadis. Nah, sekarang ilmu yang saya nak ajar ni, ilmu yang tafsir hadis yang tinggi-tinggi. Saya nak ajar pada semua. Yang mana yang tak ada ilmu yang rendah-rendah, tak apa, boleh diikut sama. Bila dengar yang kat bawah ni, pening kepala lah. Yang mana yang rendah-rendah ilmu ni, bingung. Ustaz cakap apa ni? Alamak, tak faham lah. Kan dah bingung. Sebab belum peringkat dia. Sekarang lah budak-budak sekolah saja, anak-anak kita terus masuk ke sekolah sekondari ke? Terus masuk universiti? Masuk kindergarten dululah. Budak-budak masuk kindergarten, kita bagi dia homework tulis conteng-conteng saja. Bila masuk primary, tulis ABC sikit-sikit saja. Bila dah masuk secondary, dia boleh buat karangan sendiri. Bila masuk universiti, dia buat buku sendiri. Memanglah sesuai peringkat dia. Kalau semua orang sekarang kita kumpulkan, awak tulis karangan bahasa Arab, tak kencik-kencik dia. Alamak Ustaz, saya nahunya, kan? Ikut peringkat lah. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicaralah kepada manusia tu sekadar peringkat otak dia.
kita kena ikut. Kalau otak dia tu rendah, kita kena rendahkan pembicaraan kita. Kalau otak dia tu tinggi, kita kena. Jadi tak semua orang tu kita kena bicara sama. Tidak. Jadi Nabi nak sampaikan ilmu pun, bukan semua sahabat Nabi nak sampaikan sama ilmu, tak. Berbeza-beza. Tapi yang asas, foundation, rukun Islam, rukun iman, itu semua mesti. Pasal itu asas. Tapi nak bersihkan hati ni, nak ini dan seterusnya, ilmu tarekat ni kepada orang yang khusus. Kerana mereka ini akan dapat sebarkan pelan-pelan dan seterusnya. Bila Abu Bakar sampaikan kepada muridnya, muridnya faham, pasal dia dah belajar guru dia pun faham, dia pun amal, dia pun sampaikan pada murid dia lagi. Jadi murid yang terima faham, dan dia pula murid ni yang ketiga ni menjadi guru, dia pun sampaikan. Begitulah ilmu ni turun. Sebab itulah jarang-jarang ini ilmu ini dituliskan dalam kitab-kitab hadis yang besar, pasal takut keliru. Kalau orang baca tak faham, nanti dia kata kafir. Sekarang ini pun orang dah kata kafir dah. Orang kata khurafat bid'ah. Sebagaimana ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pun kadang-kadang ada orang menjadi kafir dengan ayat-ayat Allah. Macam mana? Apakah tidak? Bila Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Yang bodoh bahlul kata, Tuhan ada tangan tau. Tuhan ada tangan. Tuhan ada tangan. Jadilah kafir, wa'yazubillah zalik. Dia sudah menyamakan Allah dengan manusia makhluk. Sedangkan Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seumpama sesuatu. Kalau Allah dah ada tangan, dah macam kita. Habis Ustaz, ini Allah sini sebut. Betul Allah sebut, tapi Allah sebut dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tangan ni bermacam-macam makna. Seumpama kalau kita kata raja membangunkan bangunan dengan tangannya sendiri. Bukan raja tu jadi kontraktor pula. Tapi maksud ni dengan perbelanjaan, dengan kuasa dia bangun. Itu bahasa Arab, tuan-tuan. Dan ini dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada ratusan tahun. Melainkan datanglah sebab pada tahun yang 600 akhirnya atau awal 700, di mana merubahkan dengan apa yang telah saya katakan tadi. Jadi kalaulah sekiranya ilmu yang bersifat yang yang khusus, yang kadang-kadang tak dipaham orang, dipaparkan semua orang, nanti macam-macam tuduhan lagi. Tak dipaparkan pun dah macam-macam tuduhan. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebab itu ilmu ini kita beri pada murid yang datang belajar. Bukan kat buku saja, tak. Awak datang belajar, dengar baru faham. Kalau nak dengar kat luar-luar, baca-baca buku gitu, tak ada. Ini ilmu not for sale. Bukan untuk jual-jual, tak ada. Ini ilmu tu untuk nak dekatkan diri pada Allah. Sekarang kalau ilmu doktor, doktor kata, mari saya nak ajar macam mana nak membelah, nak operation. Orang yang belajar ilmu doktor tengok dengan interest. Yang orang luar tengok, alamak, macam ni dia belah, aku besok nak kena operation, aku tak mau operation lah. Dah takut dah, pasal apa? Pasal dia kata doktor nak bunuh orang. Tengok, dia potong kita, tuan-tuan. Dia koyakkan kulit kita, dia keluarkan jantung kita. Nak matikan kita agaknya. Macam tu lah agaknya. Jadi ilmu tariqah, ilmu yang halus, ilmu yang suci bersih, ilmu nak dekatkan diri pada Allah. Tak semua orang akalnya dapat menerima dengan sempurna. Sekarang pun dah banyak orang kata macam-macam. Sebab itulah di sini, untuk kita nak mempelajari ilmu tariqah, ilmu yang mendekatkan diri pada Allah, dia perlu berdampingan guru. Duduk dalam kelas, dengar, baca apa yang guru ajar. Kalau kita kata guru ini mengajar kita untuk supaya sembah patung berhala, untuk supaya kita jadi syirik, tinggalkan. Tapi kalau guru ini mengajar kita untuk dekatkan diri pada Allah, kita amalkan. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi kesimpulan dari kata-kata tadi, perlukah kita bertariqah? Perlu ke tidak? Tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak semayang, rukun semayang bermula pada takbiratul ihram sampailah kepada kita memberi salam. Tapi syarat semayang antaranya tutup aurat. Boleh tak semayang dalam telanjang? Tak boleh. Kena tutup aurat. Nak tutup aurat ni pula kenalah pakai baju tak ada, kena beli. Nak beli pula kena ada duit. Nak ada duit pula nak kena kerja. Wajib tak kerja, tuan-tuan? Wajib lah.
Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tak sempurna wajib melainkan dengannya, maka yangnya itu pun menjadi wajib. Nak semayang kena tutup aurat, nak tutup aurat kena pakai baju, baju kena beli kena ada duit kena ada kerja. Sekarang kita nak bersihkan hati. Bersihkan hati wajib. Nak bersihkan penyakit-penyakit hati wajib. Tak bersihkan hati, mati, na'udzubillah min dzalik, tak tahu mati Islam, mati kafir, tak tahu lagi. Kalau hati tak bersih. Sebab hati yang dijamin oleh Allah masuk syurga, tuan-tuan. Hati yang mana? Nafsu yang mana? Nafsu amarah tak jamin masuk syurga, neraka. Nafsu lawamah antara-antara. Mungkin masuk syurga, mungkin tidak, wallah alam. Tapi yang dijamin oleh Allah Ta'ala, yang masuk syurga nafsu mutmainnah. Allah dah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, diridai. Allah redha, tuan-tuan. Jadi kalau sampai darjat nafsu kita nafsul mutmainnah, nafsu jiwa yang tenang, yang khusyuk, yang tunduk pada Allah, yang takut hanya pada Allah, maka kita kembali dalam keadaan redha, diredai. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu dalam syurgaku. Itu jamin. Allah jamin, tuan-tuan, masuk syurga dia. Allah jamin mati dalam Islam. Allah jamin mati dalam keridaan Allah. Tapi kalau belum sampai ini, tak terjamin, tuan-tuan. Sebab Tuhan tak jamin. Cek dalam Quran, Tuhan jamin tak kalau nafsu amarah mati dalam redha Allah? Tak ada. Bahkan menyuruh kejahatan. Ada dalam Quran Allah jamin nafsul lawamah, nafsu pertengahan, kadang-kala baik, kadang jahat, kadang-kala menyesal, kadang jahat lagi. Tak jamin juga. Tapi nafsul mutmainnah Allah jamin. Jadi kita wajib, bukan fardu kifayah, bukan harus, bukan sunat. Wajib berusaha untuk bersihkan hati kita, untuk meningkatkan jiwa kita pada peringkat sekurang-kurangnya nafsul mutmainnah. Wajib. Nak mati Islam, tuan-tuan. Mati Islam bukan sunat, bukan harus, wajib. Usaha kepada mati Islam wajib. Siapa yang kata tak wajib usaha mati Islam, maka orang tu bukan Islam. Sebab dia tak takut. Jadi wajib diusaha. Jadi kalau wajib usaha untuk bersihkan hati, wajiblah cari doktornya, wajiblah cari obatnya. Kalau dah tahu doktornya itu ialah syekh-syekh, guru-guru yang suci, yang hatinya bersih, yang takut pada Allah, yang mengajar kita zikir, yang mengajar kita beramal. Kalau itulah gurunya yang sudah disebut oleh ulama-ulama kita, bukan rekayasa itu, tuan-tuan. Ulama-ulama kita ratusan tahun yang telah disetujui oleh semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum timbulnya kekecohan yang berlaku selepas kedatangan Ibn Taymiyah, sebelum itu semua ulama telah terima bahawa dengan cara inilah saja dapat membersihkan hati-hati kita, dapat menjadikan hati kita suci dan tunduk pada Allah Ta'ala. Kalau semua ulama itu sudah setuju yang demikian, kita kata, oi, ini khurafat, ni bid'ah, ini tak betul. Siapa yang tak betul? Ulama yang ratusan atau puluhan ribu ulama yang tak betul ke? Atau kita yang tak betul? Cuba kita fikir betul-betul, tuan-tuan. Nabi telah bersabda, la ya'ti zamanun illa wa huwa syarrum mimma qablah. Tidak akan datang satu masa melainkan yang sebelumnya itu lebih jahat, yang melainkan ianya itu adalah lebih jahat daripada yang sebelumnya. Lagi jauh kita daripada Nabi, lagi jahat kita ni. Jadi kalau kita nak make kayu ukur, tuan-tuan, kita ambillah ulama-ulama as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dulu-dulu. Sebab dulu-dulu tu dia dekat dengan Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, dia dekat dengan Nabi. Dia lebih dekat tu, jadi insya-Allah lebih baik, lebih selamat. Sebagaimana hadis Nabi juga, dalam 3 kurun itu Nabi jamin yang terbaik sekali. Sebab itulah kata Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak akan jadi baik akhir umat ini melainkan diikut cara apa yang telah berlaku baik oleh umat yang pertama. Jadi kalau kita kata kita ni betul tak betul, kita ambil timbangan kita, kayu ukur kita balik pada ulama-ulama lama dulu. Apa yang mereka buat, betul tak? Cerminkan. Oh sama, sama, alhamdulillah, teruskan. Oh tak sama lah. Kalau tak sama kita silap, dia betul.
Sebab dia punya pengikut dia bukan satu dua, ribuan, ratusan, dunia Islam mengikut ulama-ulama itu. Kita baru pengikut 10 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang, kita dah rasa kita terror sangat. Kita keluarkan fatwa itu, kata fatwa ini, kita kata ulama itu, kata ulama ni. Allah tuan-tuan menyesatkan orang, tapi kitanya sendiri sesat. Jadi tuan-tuan, dari kesimpulan dari kata-kata saya, orang sakit wajib cari doktor untuk obat. Kita ni sakit hati kita, jiwa kita sakit, kenalah cari doktor. Doktor nak obat hati kita tuan-tuan. Dan doktor-doktor itu sudah terima ijazahnya, sudah terima keizinannya. Dari kalau kita kata doktor ni dia pas, macam mana dia pas dia doktor? Ada doktor lain yang aku dia pas bagi sertifikat. Kalau dia sendiri belajar, dia kata aku dapat je doktor. Pergilah kau. Nanti aku bagi kau passion, mampu pula passion. Tak boleh, kena ada sertifikat. Doktor lain akui, betul dia ni dah pas, kami beri ijazah. Universiti yang dia belajar, kata betul, kami ijazahkan dia. Macam itulah. Jadi guru-guru ni, dia terima pada guru dia. Dia terima pada gurunya. Sampai pada Rasulullah SAW, maknanya semuanya sudah ada keizinan untuk memimpin. Bukan sembarang orang tuan-tuan. Kalau sembarang orang pun tak boleh, sesat nanti. Tak boleh. Oh, saya pandai-pandai nak bawa orang berzikir, mari-mari kita zikir, kita buat, kita kutip daripada Quran hadis, kita buat sini. Tak boleh. Nak baca amal sendiri bacalah, tak apa. Tapi nak asaskan seolah-olah macam kita buat satu tarikat baru, tak boleh. Bukan reka-rekaan tuan-tuan. Sebab tu ilmu tarikat ni bukan ilmu rekaan. Kalau orang kata ilmu rekaan tu orang tak faham. Sebab ilmu tarikat ni daripada Nabi SAW. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau dah kita kata wajib cari obat, wajib cari doktor, wajiblah kita bertariqah. Tuan-tuan nak terima perkataan saya ke tidak, itu saya serahkan. Tapi itulah khulasah. Dan khulasah kesimpulan itu bukan dari saya, tapi daripada ulama-ulama muktabar. Bukan hanya daripada ulama kitab ini saja, bukan pada ulama kitab ini saja, bahkan ribuan-ribuan kitab, ribuan-ribuan ulama. Mereka yang mengatakan, sesiapa yang tidak mengambil guru syekh di dalam bertariqah, dalam berjalan kepada Allah, dia tidak akan sampai tuju kepada matlamatnya dan dibimbang-bimbang mati dalam su'ul khatimah. Sesiapa yang tak membersihkan di hati dia, sesiapa yang tak usaha untuk nak menghadapkan hati kepada Allah, dengan apa caralah amalan dia, dengan apa cara juga ilmu dia, dia tidak akan dapat membersihkan hati dengan sebenar-benarnya, dan dia akan dibimbangkan mati dalam sulh khatimah. Dan saya telah katakan tadi, orang yang mati dalam sulh khatimah antara dua, antara mati kafir ataupun matinya sangat jahat, waliyazubillah min zalik. Jadi kesimpulan sudah ada. Perbincangan kita pada hari ini, apakah kita wajib bermazhab dan bertarikat di sisi ahlus sunnah wal jamaah? Sudah pun saya jawab, wallahu a'lam. Saya mohon maaf kalau dalam kata-kata saya terkasar bahasa, menyinggung perasaan atau yang tersilap tutur kata. Dan dengan itu saya, kalau ada apa-apa pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang untuk mencari guru-guru seperti yang apakah kriteria yang kita perlu ada pada seorang guru itu untuk kita pastikan ajarannya ada yang sebenar. Ya, bagus soalannya. Jadi dah kita kata tadi kita perlu cari doktor. Jadi kita nak tahulah doktor tu betul-betul qualified doktor ke atau tidak. Macam tu juga kita nak cari guru. Jadi kita pun nak tahu guru tu betul-betul qualified ke tidak. Jadi macam kita belajar universiti tuan-tuan ya. Kita nak tahu profesor yang nombor 1 tu handal ke tidak, kita kena pergi pada profesor yang bawah lah. Ya? Profesor bawah, dia dah ajar kita, kau pergi belajar dengan dia pula. Kau belajar, naik tingkat, sampailah kita penghujung tahun, kita jumpa profesor nombor 1. Pasal apa? Pasal sudah ditunjukkan oleh profesor bawah sampai atas. Ya? Macam tu juga kita guru. Kita ni tak pernah belajar agama, kemudian orang kata, ini guru tarikat mursyid tau, dia bawa engkau pada Allah, ma'rifatullah. Kita pun pergi belajar dia. Kemudian belajar. Dia kata kalau kau dah sampai makam jadi wali, kau tak payah semayang lagi. Ini semua tonggak-tonggik semayang, semua ni tak sampai lagi. Ini syariat semua kulit. Jadi sesat. Pasal kita pun tak ada ilmu. Jadi pertama sekali kena belajar fardu ain. Guru fardu ain, kita belajar fardu ain. Guru fardu ain pula kita belajar, dah tunjuk belajar guru tasawuf. Tasawuf yang kita belajar lah, bukan tarikat lagi ni. Baru belajar ilmu lagi ni. Kemudian dah belajar hadir ilmu tasawuf. Macam mana bersihkan hati, tapi belum dia yang praktikal belum lagi ni.
Kemudian minta nasihat pada guru tu. Baru guru tu tunjukkan pula. Macam tu lah tuan-tuan. Dia step by step. Dia tak boleh terlalu lompat. Tapi yalah, sebagai garis panduan bahawa guru yang dikatakan guru mursyid yang memimpin untuk muridnya sampai kepada Allah Ta'ala, sudah semestinya dia berpegang pada kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang penghulu dalam ilmu tarikat. Penghulu, makna chief. Dia kata apa? Bahawa tariqatuna ala kitabi wa sunnah. Tarikat kami ni atas Al-Quran dan hadis. Kalau kau dapat lihat orang tu terbang di langit, boleh selam dalam air, tapi tidak ikut syariat Islam, itu bukan wali tapi syaitan. Terus terang dia cakap. Jadi kalau orang tu nak kata dia guru, mursyid, syariat dia, kita tengok syariat dia. Macam mana dia? Jangan dia mursyid tapi pakai seluar pendek. Ada. Saya pernah jumpa. Saya pernah berdebat dengan dia. Pakai seluar pendek tuan-tuan. Saya tanya, apa hukum pakai seluar pendek ni? Dia kata, kita dah sampai, awak belum sampai lagi. Kurang ajar. Tengok tu, dia kata macam tu. Kita semayang ni, dia kata tongak-tongak. Dia kata, Quran ni aku boleh kencingkan. Astaghfirullahaladzim. Itu ilmu juga. Tapi ilmu setan nama dia. Ni kita di sini maknanya, kita kena, itu panduan yang pertama sekali. Syariat dia. Tapi macam mana kita nak tahu syariat betul kalau syariat kita pun tak betul? Sebab tu saya kata tadi, kena belajar fardu ain. Kita kena belajar bab semayang, bab zikir, yang betul lah, yang betul dengan guru-guru yang memang dah muktabar, ya, yang memang ada mengajar kat mana-mana kelas-kelas agama. Tak apalah orang kata engkau ni belajar rendah je, tak apalah, orang katalah. Ini kalau tak betul, nyata pun tak betul. Pokok tuan-tuan, kalau akar tak kuat, datang angin tombanglah dia macam mana besar pokok pun. Tapi kalau dah kuat akar dia tuan-tuan, datang ribut dapat topan lah dekat situ juga. Macam tu. Jadi ilmu fardu ain. Tapi secara garis kasar, bahawa guru tu ialah orang yang berpegang kepada syariat. Jangan kita ingat, wah orang kau tarikat ni tak payah semayang ya, dia boleh halal semua, haram-haram semua halal. Tak ada tuan-tuan. Pernah Syekh Abdul Qadir Jalani, dia tengah zikir, datang satu cahaya terang. Wah, toh cahaya tu kata, wahai Abdul Qadir Jalani, aku Tuhan kau. Engkau sudah dihalalkan semua yang haram. Kalau kena kita, alamak, aku dah jadi wali ya. Kalau kena kita lah yang jahil ni. Abdul Qadir Jalani kata apa? Kurang ajar kau setan, berambus. Setan pula kata lagi, nak cuba lagi. Selamat kau daripada cubaan aku dengan ilmu engkau ya. Kata Abdul Qadir Jalani kata apa? Aku diselamatkan dengan ilmu Allah. Tengok tu. Di saat-saat itu pun nak rosakkan lagi. Kalau kata dengan ilmu aku, habislah. Riak lah tu. Jadi makna bila murid-murid tanya, Tuan Syekh, macam mana Tuan Syekh tahu itu syaitan? Sebabnya aku tahu dia tu syaitan. Nabi pun ada halal, ada haram. Bukan semua halal untuk Nabi. Ini kan aku semua dah jadi halal. Mana syaitan lah tu. Tengok. Ada ilmu kan? Kalau tak ada ilmu macam mana kita nak tahu? Jadi bila dia ilmu, dia bawa, wah kau ni sekarang zikir, engkau tak apa. Kalau murid-murid nak kahwin, bagi tok guru, try dulu. Ambil berkat. Ini ada tuan-tuan. Di Singapura ni, ada. Ambil berkat, dapat anak saleh. Saleh apa? Mak saleh dapat. Ni tuan-tuan. Itu sebagai satu jawapan yang ringkas lah. Kalau nak panjang tu, banyaklah kriteria dia. Wallahu alam, ya. Ya, ada soalan lain, silakan. Ya, silakan. Ya. Kalau sekira, ya, tadi saya dah sebutkan, kita kena cari obat, cari doktor, nak obat hati kita, kita nak bertarikat. Tapi sekarang kita tak tahu macam mana nak cari. Beginilah, kita carilah kelas-kelas agama yang mana ada guru-guru tasawuf ya. Kita datang belajar ya. Sebab tarikat tu ialah pengamalan tasawuf. Tasawuf tu teorinya, tarikat tu amalannya ya. Mungkin dia tahu, kalau sikit tuan-tuan ada masa lapang, kelas ini di sini ni, ini dewan ini kita ada gunakan juga hari Khamis malam Jumaat untuk kita belajar tasawuf ya. Kitab Hidayatus Salikin dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni tuan-tuan rahimakumullah, dia ni dia dapat gelaran Hujjatul Islam. Bukan dia minta, orang ulama bagi dia. Hujjatul Islam tu hujjah. Hujjah tu mana dalil. Dalil tu mana pegangan. Maknanya kalau Imam Ghazali kata ini,
Tak payah kita nak tanya mana Qurannya, mana hadis, tak payah dah. Pasal dia orang yang sudah kita iktimad, sudah kita pegang dia. Macamlah orang ramai lah. Dia pergi jumpa doktor. Doktor kata awak makan ubat ini. Tak payah tanyalah, ke ubat ni kenapa doktor? Tak payahlah, pasal dia memang doktor dah. Sudah boleh dipercaya. Macam itulah Imam Ghazali tuan-tuan ya. Tapi ialah orang yang keluar pada Ahlus Sunnah Jamaah ni kata dia macam-macam lah. Itu memang ada lah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memuji Imam Ghazali, yang mengatakan kalau sekiranya dalam dunia tidak ada melainkan Ihya Ulumuddin, cukuplah itu Ihya Ulumuddin menjadi pegangan umat Islam seluruhnya. Macam tu sekali. Jadi kitab Hidayatus Salikin yang saya ajar di dalam dewan ini pada hari Khamis dan Jumaat ialah kitab yang disusun oleh Imam Ghazali dan diterjemahkan dalam bahasa Melayunya oleh Syekh Abdul Samad Falembani. Yang menterjemahkan pun bukan sembarang orang tuan-tuan. Bukan penterjemah biasa. Sekarang ni pun buku-buku Arab banyak terjemah. Tapi yang menterjemahkan Hidayatus buku Imam Ghazali ni, Syekh Abdul Samad Falembani, seorang ulama dan seorang wali. Ulama-ulama kita dulu tuan-tuan, bukan sembarang-sembarang ulama, bukan cakap saja, dengan karamah dia, dengan kehebatan Allah beri pada dia. Syekh Daud Al-Fatani yang banyak karang kitab-kitab. Ni kitab yang saya bawa ni pun ada Syekh Daud Al-Fatani. Dia bukan sekadar ulama Melayu, ulama dunia Islam. Sewaktu dia berada di Mekah, dia menjadi salah seorang orang yang diminta fatwa dalam kota Mekah. Dan kota Mekah tu ialah markas umat Islam seluruh dunia. Dia karang kitab-kitab Arab, bukan kitab Melayu saja. Balik dia karang kitab Melayu lagi. Syekh Daud Fatani datang Raja Petani datang jumpa dia, buat haji lah. Lepas tu nak balik, nak minta lah ambil berkat sikit, Tuan Guru, saya nak balik ni, ada apa-apa oleh-oleh ke? Syekh Daud kata, okeylah, nanti saya bagi. Dia pun karang kitab Muniatul Musalli. Kitab ini, kitab Muniatul Musalli, kitab cara semayang je. Dia tulis pagi daripada Zuhur sampai Asar. Lepas tu dia bagi pada raja. Raja pun tengok, bagi pada ulama-ulama petani yang lain yang dekat Mekah. Tak setuju. Ini sanad hadis tak ada, apa tak ada, semua tulis saja pendapat dia agaknya. Tak setuju, panggil balik Syekh Daud. Raja kata, Syekh Daud, banyak ulama tak setuju awak punya pendapat ni. Syekh Daud kata, panggil semua ulama-ulama tu. Duduk dalam bilik dia, rumah dia. Tutup pintu, tutup lampu. Duduk sekejap. Dia pun tulis tuan-tuan. Dalam gelap dia tulis. Jari dia keluar dakwat, dia tulis dalam gelap. Satu buku dia tulis dalam 10 minit pula dia tulis. Tadi 2 jam, ni 10 minit pula dia tulis. Lepas tu buka lampu, bagi pada raja. Cek, yang tadi saya bagi, yang sekarang saya bagi, sama tak? Satu perkataan pun tak jatuh tuan-tuan. Macam fotokopi. Zaman dulu mana fotokopi? Macam fotokopi. Kita nak kata sihir. Kalau sihir dia tak duduk, dia jadi ibadat, dia jadi maksiat. Tapi dia seorang ulama yang warak. Itulah namanya karamah. Jadi ulama-ulama kita ni tuan-tuan, kita ni syukur. Maknanya nak kata bangga tu bolehlah kalau hari ni orang kata kita berbangga kan. Kita berbangga ya ada ulama daripada kalangan orang Melayu Nusantara kita yang menulis kitab-kitab Arab, yang menulis kitab-kitab dengan karamah kewalian dia. Hebat-hebat. Bukan sembarang-sembarang tuan-tuan. Dan Syekh Daud Fatani dan juga Syekh Abdul Samad Al-Falembani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tiga-tiga ni ulama ni duduk kat Mekah berpuluh tahun. Sampai Tuan Guru kata, awak dah cukup ilmu awak, syariat awak, hakikat awak, tarikat awak, marifat awak dah cukup. Awak balik pergi sampaikan. Balik mereka. Tiga-tiganya balik naik satu kapal. Sampailah mereka di Betawi, di Indonesia. Berhenti, nak semayang Jumaat. Kebetulan hari Jumaat. Nak semayang tu pula, kiblat dia semayang lain. 3 orang ni lain menghadap, yang orang lain semua menghadap tempat lain. Orang dah mengamuk, ini ilmu sesat ni. Macam kita lah hari ni kan. Tengok orang lain sikit, sesat. Jadi orang semua nak pukul dia. Raja pun ada, raja pun nak hukum dia. Dia kata nanti dulu semayang hajat. Orang semayang hajat 3 orang ni. Komandan Syekh Arsyad, dia paling tua sekali lah. Dia kata, tuan-tuan kata kami sesat, kami semayang tak menghadap kiblat. Tuan-tuan nak tahu mana kiblat yang betul? Dia pun buka jubah dia tuan-tuan. Tengok kiblat ni. Tengok tuan-tuan, tengok Kaabah live, orang tengah tawaf. Macam video ni 250 tahun yang dulu. Tengok ni Kaabah ni. Ini kiblat dah. Allah tuan-tuan, minta maaf orang ramai. Itu ulama-ulama kita tuan-tuan. Alhamdulillah ya. Jadi kita ni kena cek lah. Kita belajar. Pasal apa kita belajar guru ni? Pasal kita yakin dia ada ilmu. Tapi kalau kita bandingkan ilmu yang ada pada guru kita hari ini dengan ilmu ulama-ulama kita dulu, tak ada benda lah tuan-tuan. Tak ada nothing lah. Nothing. Tak ada benda.
Sebab itulah kalau ada hari ini orang nak belajar ilmu, belajarlah ilmu yang di mana ilmu tu diambil daripada ulama kita sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata ilmu dia sendiri korek pada hadis Quran dia sendiri, sok salah. Ulama kita pun korek pada hadis Quran juga. Itulah maksudnya. Ya. Wallahu a'lam.